الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama sekali yang dihormati pengurusi tazkirah malam ini dan yang dikasihi Tuan Imam dan yang dikasihi sekalian jawatan kuasa Masjid Taman Selasih dan yang dikasihi sekalian ahli jamaah muslimin muslimat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam Jawatan Kuasa yang sudi menjemput saya yang tidak begitu pandai ni. Cuma mungkin itu kita panggil adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saya tidaklah pandai nak bercakap banyak-banyak, cuma sikit-sikit sajalah, sepatah dua kata. Mudah-mudahan sama-sama kita kongsi dalam perkara yang baik. Saya dipahamkan masjid ini masjid yang banyak kuliah. Setiap malam ada tazkirah pun banyak. Satu langkah yang baik. Cuma sifat tersebut kita berazam untuk kekalkan sifat tersebut sampailah kita ke akhir hayat. Sebab kita hidup dunia tak lama, kita panggil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang beramal yang baik, amal yang soleh, daripada laki-laki dan perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan hidupkan akan dia dalam kehidupan yang baik, dan kami akan balaskan mereka itu dengan sebaik-baik barang yang mereka usahakan dalam dunia dulu. Laki-laki atau perempuan syarat beriman pada Allah, itu satu langkah yang baik, yang sebagai bekalan yang akan kita bawa benda-benda yang bagus-bagus di alam akhirat besok. Dan itulah nama dia semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu ialah orang yang paling menjunjungkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga-moga kita berdoa pada Allah, Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mulia ialah orang-orang sentiasa
mengerjakan perintahnya dan meninggalkan tegahannya. Tengah daripadanya kita tuntut ilmu. Alhamdulillah setiap malam kita mengaji, menambah ilmu. Satu persatu langkah yang baik, sebagai bekalan yang baik. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salata ma'al jama'ah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'tahu Allahu sittata asya. Nabi kita bersabda, sesiapa yang sembahyang berjamaah maghribnya, isyanya, dan dia duduk dalam halaqah ilmu dan dia mendengarkan kalam-kalam mereka itu ulama dan dia beramal dengan dia, Allah akan berikan akan dia 6 perkara. Nabi kata, siapa duduk menjalin sembahyang jamaah, kemudian duduk dalam menjalin ilmu dan dia dengar kalam-kalam ulama dan dia beramal dengan apa yang dia dengar itu, Allah akan beri akan dengan 6 perkara. Yang pertama, rizqu minal halal. Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang halal. Sumber yang halal. InsyaAllah, memang Nabi berjanji macam tu. Dia akan dapat pendapatannya daripada pendapatan yang halal. Yang kedua, wa yanju min azabil qabri. Dia lepas daripada azab kubur. Lepas daripada azab kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Akan diberikan, dia akan suratan amalnya di sebelah kanan. Orang boleh dapat surat kanan ni menandakan ahli syurga. Kita teruskan amal tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat suratan di sebelah kanan. Yang keempat, wa yamurru as-sirat kal barqil khatif. Dan dapat lalu atas titik jambatan di alam akhirat besok seperti kilat yang menyambar. Maklum titik itu panjang 3,000 tahun. Di bawah tu api neraka. Julang api naik ke atas sebatu, ulama kata. Julang lagu tu. Tapi insya-Allah Nabi berjanji orang-orang yang tuntut ilmu, lepas sembahyang tuntut ilmu, dia akan dapat lalu atas titik seperti kilat yang menyambar. Titik itu maklum kita maklum titik itu macam mana halusnya, lebih halus daripada rambut yang belah 7. Lebih tajam pada pisau yang tajam. Panjangnya 3,000 hasta. Kalau Allah tak bantu, memang tak lepaslah. Lepas dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita amalkan amal tersebut. Mudah-mudahan kita dapat kelepasan di alam akhirat besok. Yang keempat, yang kelima, wa yuhsyar ma'an nabiyyin. Dibangkit akan dia bersama dengan para nabi-nabi. Yang keenam, wa bana lahu baitan fil jannah. Allah binakan baginya satu mahligai dalam syurga, min yaqutatin hamra, daripada permata yakut yang merah. Lahu arba'una baban, baginya 40 pintu. Allah sediakan bagi orang-orang yang sifatnya macam tadilah. Macam tadi sifatnya macam tadi. Dan ada hadis yang lain Nabi bersabda, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bih aw lam ya'mal bih.
kana afdala min ayusalliya al-farqa'atin tatawu'an. Maksudnya sesiapa yang belajar ilmu, satu bab pada ilmu, dia beramal dengan dia ataupun tidak beramal dengan dia, adalah ia lebih utama daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Bukan senang dapat 1000 rakaat ni. Dapat menjalin ilmu, satu bab ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dan hadis yang lain banyak lagi, lebih baik kita ziarah orang sakit 1000 orang sakit, lebih baik daripada kita ziarah orang mati 1000 orang mati. Dan hadis-hadis yang lain semua tu menggambarkan amal yang baik. Tentu ilmu tu amal yang baik. Cuma kita doa pada Allah, moga-moga Allah beri kesihatan, berikan akan taufik dan hidayah, dapat kita kekalkan tadi ni majlis ilmu tadi. Ada hadis yang lain, Nabi bersabda, Nabi bersabda bagi Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, julusuka sa'atin fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taktubu harfan khairun min itqi alfi raqabatin wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Maksudnya, kata Nabi kita bersabda pada Abdullah bin Mas'ud, duduk engkau satu ketika dalam jalan ilmu, sedangkan kamu tak sentuh, tak pegang pen pun, tak tulis satu huruf pun, lebih baik daripada bagi engkau daripada kamu merdeka 1000 hamba. Tak pegang pen pun, tak tulis satu huruf pun tidak, lebih baik pada kita merdeka 1000 hamba. Pandang engkau pada muka wajah orang alim lebih baik bagi engkau daripada sekuda yang kau sedekahkan dengan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi salam engkau atas orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nak ibadah 1000 tahun. Kata Sayyidina Ali rahimahullah wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, man kana fi tabil ilmi kanatil jannatu fi talabih wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Sayyidina Ali berkata, sesiapa yang ada di dalam tuan ilmu adalah syurga dalam tuntutannya. Sesiapa yang ada di dalam menuntut maksiat adalah neraka itu dalam tuntutannya. Satu mahatur ada di antara kata-kata Allah, kata-kata Nabi, kata-kata sahabat yang memberi perangsang kepada kita mengekalkan sifat mencari ilmu tadi ni. Baiklah, sebagai tambahan lagi, bila mati besok, iaitulah matahari itu selingkar dengan kepala, kecuali dapat teduhkan tadi ada kitab sebut dengan pahala sedekah atau setengah daripada benda yang dapat melindungkan panas api neraka, api cahaya matahari besok. Bahkan ada hadis yang lain Nabi bersabda, nah kita cari, walaupun hadis kita sudah dengar selalu, cuma kita nak meneliti di mana tempat yang kita duduk. Tak dapat semua, dapat satu bahagi daripada yang 7 tadi. Mudah-mudahan kita dapat
selamat daripada panas di hari kiamat besok. Itu yang penting kita kaji, tengok ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selalu kita dengar dan selalu kita mengaji pun selalu, dengar pun selalu. Tak apalah, kerana kita kadang-kadang kita lupa. Ulama kata wasummiyal insan insanan linsiyani. Sebab dinama manusia itu manusia sebab lupa. Kita lupa, kita panggil, kita peringat balik. Nabi kita bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a ala zalik wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynah, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda, 7 golongan yang mana Allah meneduhkan mereka pada hari yang tak ada teduh, melainkan pada hari yang tak ada teduh, melainkan teduh bayangan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan bayang Allah, bayang arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi Nabi kata 7 golongan ini Allah akan selamat daripada panas di alam akhirat besok. Kita perhati tengok kita nak masuk dalam golongan mana dalam 7 ni. Kita perhati tengoklah. Yang pertama, imamun adilun, seorang raja yang adil. Raja yang adil, mana raja yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengikutkan akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang meninggalkan tegahan Allah subhanahu wa ta'ala. Raja yang adil, dia akan dapat teduh di bawah bayang arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tilik tengok, kita ni tak raja, habuan raja tak adalah kita ni. Kita tak jadi raja, maka kita habuan raja ni tak ada habuan dah. Kita tak keturunan raja. Kita panggil peluang kata selamat daripada panas hari-hari, panas matahari hari akhirat. Sebut kata raja, tak ada habuan dah kita. Kita bukan raja, bukan keturunan raja. Kalau orang yang kita panggil orang yang martabat raja, dapatlah. Di samping itu melaksanakan perintah Allah, dapat teduh di bawah bayang arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Tak apalah, kita tengok yang kedua. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang kedua, seorang pemuda yang jadi ia dalam ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada muda-muda lagi dia jadi orang yang beribadah dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muda-muda lagi. Ini satu masalah juga kita panggil muda-muda, daripada kecil-kecil lagi, daripada kecil-kecil lagi sampai besar, sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setengah daripadanya di antara kita ada yang daripada muda sampai kepada tua tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada di antara kita muda tak sempat, masa kita umur dah kita umur tua, barulah kita panggil nak kembali pada Allah. Bila kita tilik-tilik, oh kita ni tak ada habuan juga. Hadis tadi ni menceritakan orang yang awal-awal muda-muda kecil-kecil itu sampai besar, sampai dia balik pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tilik-tilik, kita tak juga, lepas juga tu. Orang yang pada muda sampai tua beribadah pada Allah, ada di antaranya dapat, ada di antaranya tak dapat. Tak apalah, yang penting tak dapat yang tu, kita tengok yang lain pula. Orang pemuda yang macam ni, dia dapat teduh di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga pula kita tengok, tak dapat yang kedua, dapat tengok yang ketiga. Dia mungkin kita panggil warajulun qalbuhu mu'allaqun bin masajid. Yang ni insya-Allah muda boleh, orang tua boleh, muslimin boleh, muslimat boleh. Yang ni boleh insya-Allah. Dan laki-laki yang mana hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Bila keluar masjid, masuk balik ingat masjid saja. Keluar maghrib, masuk isya, teringat kat masjid. Isya ingat subuh pula. Lepas subuh pula ingat zuhur pula. Lepas zuhur ingat asar pula. Dia teringat kat masjid. Ada kuliahnya, dia teringat sedia masjid. Orang ini penambah dia ada habuan, dapat berteduh di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadi, yang ketiga ni mungkin lah. InsyaAllah kita panggil, kita berazam dan kita doa pada Allah, moga-moga Allah kantungkan hati kita kasih pada masjid. Mudah-mudahan kita selamat daripada kepanasan di hari kiamat besok. Yang ni, yang tiga ni kita panggil boleh insya-Allah. Tua pun boleh, muda pun boleh. Sifatnya macam tu. Maksudnya dia kasih kepada masjid, kasih kepada masjid, dan kasih nak berjamaah dalam masjid, kasih ingat kat masjid. Balik masuk ingat pula lagu tu. Itu yang ketiga kita panggil. Warajulani tahabba, yang keempat. Warajulani tahabba fillah ijtama'a ala zalik wa tafarraqa alaih. Yang keempat, dua laki-laki yang mana berkasih-kasih keduanya fillah, kerana Allah, ay li talabi ridallah la li waradid dunyawi. Bersahabat tadi untuk menuntut keredaan Allah, tidak tujuan-tujuan dunia. Bukan kawan tu nak tujuan dunia, tidak. Sebab kekayaannya, pangkatnya, tidak. Kawan kerana Allah, untuk mencari redha Allah. Sebab mukmin dengan mukmin seperti mana badan yang satu. Dia sakit, kita bantu dia. Kita sakit, dia bantu kita. Tolong menolong satu sama lain. Mukmin dengan mukmin seperti mana jasad yang satu. Tangan kiri sakit, tangan bantu membantu satu sama lain, kita bagi. Jadi dua laki-laki yang berkasih-kasih kerana Allah, tidak ada tujuan yang lain, tidak tujuan nak benda-benda lain, tidak nampak kekayaannya umpamanya, tidak, kerana Allah. Berhimpun dia kedua atas tujuan itu, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah dengan makna mati dua-dua tadi. Alaihi, di atasnya, atas Allah, atas redha Allah. Mati pun sampai berpisah dengan sebab mati dua-dua tadi. Atas tadilah, atas tuntut redha Allah, bersahabat tadi ni.
Yang kelima, wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Lagu tu. Yang kedua, yang keempat tadi pun mungkin kita boleh berkawan kerana Allah, boleh. Yang pertama, imam yang adil, pemuda. Yang kedua, yang ketiga, laki kasih pada masjid. Keempat, laki-laki yang berkasih-kasih. Yang kelima, laki-laki yang menyerukan akan dia oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, ada pangkatnya, ada maqamnya, wajamal, tak ada kecantikannya, dia orang perempuan yang ada kedudukan, ada darjahnya, yang cantik pula. Dia ajak kepada melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak zina lah. Maka laki-laki berkata, faqala inni akhafullah. Laki-laki itu kata pada diri dia, sesungguhnya aku takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata aku takut akan Allah. Kata tu sama kata dengan lidah ataupun kata dengan hatinya, supaya nafsu dia berhenti daripada benda yang buruk tu. Tu bila ajak buat benda jahat, dia kata aku takut pada Allah. Sama kata dengan lidah atau dengan hati, tak apalah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, maka menyembunyi akan dia sedekah hingga tidak mengetahuilah oleh kanannya apa yang dinafkah oleh tangan kirinya. Yang tak mengetahui oleh tangan kirinya, tak mengetahui oleh tangan kirinya akan apa yang membelanja oleh tangan kanannya. Kinayah daripada sembunyi rahsia tu. Tengok ulama kata dikendaki dengan kiri kanan tu, iaitulah mereka yang kanan pun tak tahu, mereka kiri pun tak tahu, daripada manusia tak tahu. Orang kanan pun tak tahu, kiri pun tak tahu, sebab sembunyi sedekahnya tadi ni. Jadi sedekah benda tadi, dia boleh memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqul sirri tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang rahsia itu boleh memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang betul-betul sembunyi, takut timbul riak, takut timbul ujub, tapi sedekah yang sunat. Adapun sedekah yang wajib, dia kena nyata, zakat tu. Jadi banyaklah di antara kelebihan-kelebihannya. Dia sampai sedekah tu banyak. Ada lebih sebut, sedekah seseorang itu yang Muslim boleh menambahkan pada umur, boleh mencegah daripada mati buruk, boleh menghilang oleh Allah sifat kemegahan dan sifat takabur. Seumpama mati terkejut, mati tenggelam, mati terbakar, mati dalam keadaan kepapaan, Allah jauh. Sebab dalam hadis Nabi bersabda, ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw laylatin illa hufiza min ayyamuta min nadghatin aw mauti baghtatin.
Tidaklah lelaki-lelaki yang bersedekah pada malam atau siang, melainkan dipelihara akan dia daripada mati, daripada mati dengan sebab disengat, diketit, dipagut oleh binatang, atau mati belaga, atau mati terkejut. Allah pelihara dengan sebab dia sedekah pada malam ataupun siang. Itu di antara kelebihan sedekah kita bagi. Dan satu riwayat hadis yang lain, malaikat berkata kepada Allah, "Hai Tuhanku, adakah pada makhluk engkau sesuatu yang lebih gagah daripada bukit?" Dia tanya, malaikat tanya Allah, "Adakah daripada kejadian engkau sesuatu yang lebih gagah daripada bukit?" Kata Allah, "Ada." Kata Allah, "Apa dia?" "Besi." Allah kata, "Besi yang lebih gagah daripada bukit." Malaikat tanya lagi, "Adakah sesuatu yang lebih gagah daripada besi?" Kata Allah, "Ada." Apa dia? Yang pertama, iaitulah api. Api lebih kuat daripada besi. Dia boleh membakarkan besi. Kemudian kata malaikat, "Adakah sesuatu yang lebih kuat daripada api?" Kata Allah, "Ada." Apa dia? Iaitulah air. Air boleh padam api. Boleh padam api. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, "Adakah sesuatu yang lebih kuat daripada air?" Kata Allah, "Ada." Kuat belayak lagi. Apa dia? Iaitulah angin. Angin lebih kuat daripada air. Angin boleh memadamkan akan air. Kata malaikat, "Maka adakah sesuatu lebih gagah daripada angin lagi?" Kata Allah, "Ada." Apa dia? Iaitulah anak Adam. Anak Adam yang bersedekahlah ia dengan rahsia, disembunyikan sedekahnya disembunyikan. Anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyi akan dia daripada tangan kirinya. Dia sembunyi sungguh sampai tangan kiri pun tak tahu. Sebab apa? Dia boleh memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu dia dapat menghilangkan kehidupan yang tidak baik dan dapat hidup dalam bahagia di alam akhirat, berpunca daripada mendapat keridaan Allah, dan Allah padam kemurkaannya dengan sebab sedekah yang sembunyi tadi ni. Itu di antara kelebihan orang-orang tersebut. Masuk orang yang dapat berteduh di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh ni, jadi yang kelima kita tengok kita termasuk atau tak masuk orang yang bersedekah dengan jalan sunyi-sunyi. Kita cuba selidik diri kita macam mana. Kalau belum, kita cuba usaha-usaha jadikan macam tu. Moga-moga kita dapat berteduh di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tu maksudnya. Yang ketujuh pula, orang dapat berteduh di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Laki-laki yang mana berzikir dengan lidahnya atau hatinya khalian, padahal sunyi daripada manusia. Seorang dia zikir, seorang dia, ataupun sunyi hatinya daripada ingatan yang lain daripada Allah. Zikirnya kosong ingatan yang lain daripada Allah, semata-mata Allah semata-mata. Fafadat ainahu, maka mengalirlah oleh matanya nisbah air mata. Sebab apa? Sebab takut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis sebab takut pada Allah. Maka ketika tu
dia termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat berteduh di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di antara benda-benda yang kita kena renung tengok, ada kita masuk mana-mana satu dalam orang yang 7 tadi. Mudah-mudahan orang 7 tadi, puak yang 7 salah satu pun tak apa, dapat selamat daripada panasnya di hari kiamat besok. Bab zikir ni ada hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nunajjidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, perbaharuilah iman-iman kamu. Kata sahabat, bagaimana kami nak membaharui iman-iman kami? Nabi kita bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyaklah olehmu dengan mengatakan kalimah la ilaha illallah. Kita tiap orang kena ada, setiap orang kena ada zikir sekurang-kurang 70,000 sebagai penebus daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam cerita Syekh Abu Rabi' Al-Baliqi, yang mana ada dia dan menjadi satu hidangan makanan. Dia ni orang yang seorang ulama yang mana dia ada siap zikir 70,000. Dan dalam majlis makan minum tu ada seorang laki-laki pemuda yang ahli kasyaf. Bila dia duduk makan satu hidangan lah, dia suruh makan, nak ambil makanan, tiba-tiba dia menangis. Tak dia ambil makanan tu ni. Kemudian segala majlis jamaah yang ramai tanya, sebab apa awak menangis? Kata dia kata, aku nampak neraka Jahannam, kata dia. Dan aku lihat dalam neraka Jahannam tu mak aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh tadi dengar, dia kata, Syekh tu kata dia katalah hati dia, hai Tuhanku, engkau ketahui sesungguhnya aku zikir 70,000. Kemudian aku jadikan zikir 70,000 ni, aku hadiah kepada ibu pemuda tersebut. Aku jadikan sebagai penebus untuk mak pemuda tersebut daripada api neraka. Dengan tiba-tiba pemuda tu kata, alhamdulillah, kata dia, mak aku telah keluar daripada api neraka. Tapi aku tak tahu apa punca dia. Tok Guru tu dia tak abang, dia sedekah pahala dia. Apa punca aku tak tahu, kata dia. Lepas tu dia makan macam biasa, dia seronok lah, sebab mak dia telah keluar daripada api neraka. Punca dia tak tahu. Rupa-rupanya Tok Guru tadi hadiah zikir 70,000 terhadap ibu pemuda tersebut. Jadi kita kena ada juga seorang tiap orang 70,000 zikir. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai penebus daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara dia 7 benda, 7 golongan yang dapat selamat daripada panas api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ni kita panggil bulan Maulid ni. Bulan Maulid, nak masuk Maulid dah, masuk bulan Maulud. Tak banyak hari dah, 12 bulan awal, hari Isnin. Tak banyak hari dah kita panggil. Kita kena banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra, wa man shalla alayya
asyra sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan, wa man shalla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Nabi kita bersabda, sesiapa yang selawat atasku sekali, dan saya memberi rahmat atasnya dengan sebab selawat itu 10 kali. Sesiapa yang selawat atasku 10 kali, dan saya memberi rahmat atasnya oleh Allah 100 kali. Sesiapa yang selawat atasku 1000 kali, setiap hari nescaya bertempuh bau dengan bau yang membawa aku, kata Nabi SAW, di pintu syurga. Seperti kita nak kena banyak selawat atas Nabi SAW. Ada seorang lelaki zaman dulu, dia buat amal tapi dia tak selawat. Dia tak selawat atas Nabi SAW. Tiba-tiba dia mimpi lihat Nabi kita SAW. Bila lihat Nabi di satu malam, Nabi tak paling kat dia. Nabi tak paling. Bila Nabi tak paling, dia kata kat Nabi, "Hai Rasulullah, adakah engkau marah akan daku?" Katanya Nabi kita, "Tidak." "Maka sebab apa kamu tak pandang akan daku?" Kata Nabi, "Aku tak kenal kamu." Kata dia, "Sedangkan aku," Nabi kata, "aku tak kenal engkau." Kata dia, "Sebab apa engkau tak kenal akan daku? Sedangkan aku ni satu laki-laki pada umat kamu. Sedangkan ulama mengatakan engkau lebih kenal dengan umat engkau, lebih pada ibu, lebih pada bapa yang kenal anak." Kata Nabi, ulama kata tu betul, cuma engkau tak ingat akan daku dengan selawat akan daku. Nabi kata, "Aku kenal aku dengan umat aku setakat mana selawat, setakat mana mereka ingat akan daku dengan banyak selawat. Aku kenal akan umat aku dengan setakat mana selawat mereka ke atasku." Lepas tu bila jaga-jaga pagi, laki-laki tersebut dia wajib atas diri dia selawat setiap hari 100 kali. Cara 1 kali. Tak berapa lama dia mimpi Nabi kita SAW. Kemudian dia tengok Nabi. Bila dia mimpi Nabi kali yang kedua dan mimpi tadi, Nabi kenal. Nabi kita, "Sekarang aku kenal akan kamu, dan aku akan bagi syafaat bagi kamu." Seketika tu dia panggil, dia jadi kekasih. Ketika tu, sebab ketika tu dia menjadi kekasih bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kita panggil sebab tu penting kita kena banyak selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah-kisah yang lain lagi. Banyak kita panggil penting selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cerita siapa? Wahab anak Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya ketika mana Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, tiupkan padanya roh. Kemudian dia buka mata dia. Bila buka mata dia, dia tengok pada pintu syurga. Tiba-tiba dia lihat tertulis di pintu syurga, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Di pintu syurga tu tertulis di pintu syurga, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah." Kemudian Nabi Adam tanya, "Hai Tuhanku, adakah engkau jadikan satu makhluk yang lebih mulia ke atas engkau daripada aku?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ada," kata dia, "hai Adam." Siapa dia? Itu satu. Allah kata
satu Nabi daripada zuriat engkau, aku bangkit akan di akhir zaman dengan mukjizat yang banyak, dan dia lebih baik daripada semua Nabi-Nabi, dan umatnya sebaik-baik umat. Tu. Kemudian kata Syekh, kata ulama tadi, ketika mana Allah jadikan Nabi Siti Hawa, Allah jadikan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Allah Adam belah kiri. Maksudnya Allah masukkan ke nampak Siti Nabi Allah Adam tu akan sifat syahwah, keinginan. Bila campak keinginan, kata Nabi Allah Adam, hai Tuhanku, zawijni biha, kahwin akan daku dengan dia, dengan Hawa ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh, tapi kamu kena buat mas kahwin, isi kahwin maharnya. Lepas tu dia kata, Nabi Adam kata, ya Rabbi, mahruha, apakah mas kahwinnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mas kahwin tak payah, tusaddi ala sahibi hadzal ismi, engkau selawat atas mempunyai nama 100 kali. Aku akan kahwin akan dikau dengan Siti Hawa tadi. Tu Nabi Adam tanya lagi, ya Allah, betulkah itu? Kalau aku selawat atas Nabi, engkau kahwin akan daku dengan Siti Hawa? Kata Allah, memang betul. Kemudian Nabi Adam selawat atas Nabi 100 kali, maka Allah kahwinkan akan dia dengan Siti Hawa, dengan mas kahwinnya, selawat atas Nabi 100 kali. Itu di antara kelebihan selawat atas Nabi kita Muhammad. Ada kisah yang lain satu lagi. Kisahnya itulah Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala. Dia cerita, sedang dia berjalan, dia tawaf di Baitillah. Tiba-tiba dia lihat seorang laki-laki tak angkat tapak kaki, tak letak tapak, melainkan dia mengatakan selawatnya, langkah selawat, angkat selawat, tiap-tiap langkah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia tinggal dah tasbih, zikir semua dia tinggal. Kemudian Sufyan Sauri tanya, hai laki-laki, engkau tinggal semua, tasbih pun tinggal, tahlil pun tinggal, aku dengar kamu selawat saja ni. Apa sebabnya? Adakah ada kisah-kisah benda-benda yang berlaku yang luar biasa? Kata laki-laki tersebut, memang adalah, kata dia. Dia kata, siapa kamu? Moga-moga Allah sihatkan kamu oleh Allah. Kata Sufyan Sauri, aku ni Sufyan Sauri. Kemudian kata laki-laki tersebut, kalau tak sabit engkau tu seorang yang arif billah di zaman engkau, aku takkan cerita hal ini pada engkau, aku tak khabarkan berita ini kepada engkau. Tapi sebab kamu tu kekasih Allah, aku nak ceritalah. Dia kata, kisah lagu ni, kata dia, satu hari aku keluar daripada negeri aku dengan ayah aku untuk nak buat haji di Makkah Al-Mukarramah. Tiba-tiba sampai di satu tempat persinggahan, tiba-tiba ayah aku sakit sungguh-sungguh. Dia pun berhentilah duk jaga ayah dia di situ. Tiba-tiba duk jaga ayah dia di hujung kepala ayah dia sakit. Tiba-tiba nak takdir Tuhan tadi, mati di tengah jalan di satu tempat pendian. Mati tak apalah, masalah dia mati muka hitam semua. Nampak guna yang muka hitam ni, muka hitam. Dia pun ambil selendang dia, tutup muka ayah dia, malu. Orang tengok, semua jemaah ramai tengok, malu. Dia tutup, make sense, tutup muka dia, tutup muka ayah dia. Dia duka cita yang sangat-sangat, duka cita sungguh-sungguh macam mana ni. Bila buka muka, nampak muka ayahnya hitam. Apa punca ayah dia ni?
Lama-lama dia duk mati pula di tengah-tengah dalam perjalanan di negeri orang pula, negeri orang pula. Kemudian dalam keadaan tu nak sembunyi tak boleh ni, muka nak sembunyi tak boleh. Kemudian dia duk fikir-fikir, dalam hati dia fikir buat macam mana ni, kata dia ni. Celah-celah tu dia terlena celah tu. Tiba-tiba dalam terlena tadi nampak seorang lelaki yang tak pernah dia tengok. Cantiknya wajahnya, muka cantik sungguh, sangat-sangat cantik, bersih, sangat-sangat bersih, wangi, sangat-sangat wangi, tak ada arah kita panggil. Dia langkah tu, dia makin dekat, langkah setampak makin dekat sampai dekat dengan ayah dia. Tiba-tiba bila sampai dekat, dia buka selendang tadi atas muka ayah tu, dia letak tangan tu, sapu. Tiba-tiba muka ayah hitam tadi putih berlepas. Berseri muka ayah dia tadi ni. Bila berseri muka, dia pun nak balik lelaki tersebut. Bila nak balik dalam mimpi tu, dia pegang kain. Dia tanya, dia kata, engkau ni siapa? Yang mana Allah silangkan ayahku dengan sebab engkau ni. Siapa dia? Engkau. Kemudian lelaki tersebut senyum saja. Dia kata, ana Muhammad Rasulullah. Aku ni adalah Muhammad Rasulullah, sahibu Quran. Aku ni ialah empunyai Quran, kata dia. Ayah kamu ni ialah orang yang buat dosa, kata dia. Tapi bila dia buat salah, dia banyak minta tolong akan daku, dengan banyak selawat akan daku. Bila benda-benda malapetaka, dia banyak minta bantuan aku, maka aku tolong akan dia. Aku ni ialah seorang yang membantu akan orang-orang yang banyak selawat akan daku. Lepas tu dalam mimpi tu, jaga-jaga, bila dia jaga-jaga tengok muka ayah dia tadi, berseri muka tadi, memancar cahaya muka ayahnya tadi ni, berpunca daripada banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita banyaklah selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan Maulid ni baguslah kita panggil. Siapa-siapa yang membelanja 1 dirham untuk hari peranakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia belanja 1 gunung perak emas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya panjang. Nampaknya untuk malam ni sekat itulah dulu. Untuk malam ni mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang-kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Sebelum saya sudahi majlis ini, ingin memohonkan kemaafan sekiranya terdapat kekasaran bahasa dan kekurangan di segi penyampaian, dan kekurangan di segi pemahaman dan umpamanya. Pihak saya sangat memohon kemaafan atas kesalahan dan kesilapan yang berlaku. Oleh itu, saya sudahi ini, saya ingin menjemputlah semua di majlis ni sila pergi makan kenduri Maulid di pondok, di sana pondok Az-Zuhdiyah. Semua jemaah muslim-muslimat yang mana ada, ajak kawan-kawan boleh. Tarikhnya iaitu 12 hari bulan 12, hari Isnin ni.
Tadi lupa sikit, tadi lupa tak baca Fatihah tadi. Lupa lah. Tak apa, kita baca kemudian pun tak apalah. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-sultani. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يشفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا من الإيمان وأمسنا من الإيمان واحشرنا من الإيمان وأدخلنا الجنة من الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.